Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita bertemu pada pertemuan kali ini dalam untuk menceritakan tentang penyabarnya kekasih Allah baginda Nabi SAW. Saya rasa ini tajuk yang amat sesuai kerana ketika mana dunia ditimpa dengan ujian yang tak disangka, ketika mana ramai manusia diuji dengan pelbagai ujian yang besar, hakikatnya untuk manusia itu anggap ujian tersebut kecil adalah perlu dia perhati dan lihat kepada ujian yang menimpa orang lain. Dan antara manusia sebenarnya yang sangat-sangat teruk diuji adalah kekasih Allah, kekasih kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya sahabat-sahabat, ujian bukanlah tanda Allah benci. Namun ujian adalah tanda Allah sayang. Dan sebenarnya keseluruhan hidup kita, sama ada kita sedar ataupun tidak, adalah ujian daripada Allah. Firman Allah, allazi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah zat yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapakah di antara kamu yang paling baik amalan dia. Kalaulah kita perhatikan catatan sirah ataupun sejarah tentang kekasih Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sangat teruk diuji. Dalam keadaan baginda adalah makhluk yang paling Allah cintai. Ujian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula ketika mana Nabi menjadi rasul. Daripada sebelum menjadi rasul, gelaran Nabi adalah Al-Amin, yang sangat dipercayai. Hanya ketika mana mengajak manusia kepada Allah, baginda dipanggil dengan kahin, baginda dipanggil dengan sahir, ahli sihir, baginda dipanggil dengan ahli sihir, baginda dipanggil dengan asatirul awwalin, orang yang suka bercerita-cerita dongeng. Nabi SAW dipanggil dengan kadzab, pendusta. Nabi dipanggil dengan majnun, gila. Bayangkan, ini panggilan-panggilan yang dipanggil kepada Nabi. Antara panggilan yang teruk dipanggil kepada Nabi adalah panggilan ahli sihir. Panggilan ahli sihir yang dicopkan pada Nabi pada permulaan dakwah Nabi menjadikan manusia tak nak langsung mendengar dakwah Nabi kerana mereka takut disihir oleh kata-kata Nabi SAW. Lalu Nabi akan berjalanan sepanjang hari dalam keadaan semua manusia menutup telinga, tak nak mendengar kata-kata Nabi SAW. Adakah Rasulullah tidak sedih? Sangat sedih. Sehingga kan ketika mana kita membaca juz yang ke-14 dalam surah Al-Hijr, firman Allah, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Dan demi sesungguhnya kami tahu, wahai Muhammad, sesungguhnya telah menjadi sempit dada kamu disebabkan apa yang mereka katakan. Namun Nabi SAW sabar kerana Nabi SAW tahu itu adalah ketentuan Allah dan pada setiap sesuatu ujian akan datangnya kemenangan. Sebab itu janji Allah dalam surah Alam Nashrah, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama, Al-Quran tidak menyebut selepas. Sesungguhnya bersama, ma'a memberi makna bersama. Sesungguhnya bersama setiap kesusahan, yusra, pastinya ada kesenangan. Namun kesenangan itu kadangkala kita tidak hargai. Datangnya ujian, kadangkala kita lupa kesenangan itu mungkin kesihatan, kesenangan itu mungkin dalam bentuk keluarga yang baik, kesenangan itu mungkin dalam keadaan kita tidak sakit, kesenangan itu mungkin dalam bentuk hati kita masih lagi tenang, kesenangan itu dalam pelbagai benda. Sebab itulah tak cukup dengan Nabi diejek. Pada tahun yang ke-7 Hijrah berlakulah satu lagi peristiwa yang dahsyat. Nabi SAW, keluarga Nabi dan semua para sahabat Nabi dikurung di dalam satu lembah yang dikenali sebagai perkampungan Abu Talib, Syaib Abu Talib. Bukan seperti kita hanya beberapa bulan diminta untuk berada di rumah kerana virus yang tersebar, tetapi Nabi disuruh untuk duduk di perkampungan itu dalam tempoh 3 tahun. 3 tahun Nabi SAW dikurung, tak dibenarkan keluar, tak dibenarkan bekerja berniaga, tak dibenarkan untuk jumpa sesiapa. Dan di sinilah ujian yang sangat-sangat berat menimpa Nabi SAW. 3 tahun berada dalam lembah,
tak boleh ke mana-mana, sehingga dalam catatan sirah menyebut tangisan kanak-kanak yang kelaparan boleh didengari daripada tempat yang jauh, sehingga ada para sahabat yang terpaksa memakan daun dan juga benda-benda lain yang bukan makanan kerana dikurung dalam tempoh selama 3 tahun. Tak cukup ketika mana berakhirnya tempoh kurungan tadi yang berakhir pada tahun 10 kenabian. Nabi SAW diuji berturut-turut dengan ujian dijemput isteri baginda yang merupakan pembantu kuat baginda Khadijah binti Khuwailid, dan kemudian pakcik Nabi Abu Talib, sehingga tahun 10 kenabian dikenali sebagai tahun kesedihan Amul Huzn. Tak cukup dengan itu, dikurung 3 tahun. Kemudian kehilangan 2 orang yang paling disayangi. Ketika mana pada tahun yang sama, tahun 10 kenabian, Nabi SAW berangkat menuju ke kota Taif untuk berdakwah. Bukan menaiki tunggangan, berjalan kaki bersama dengan Zaid bin Harithah, menempuh perjalanan berbukit menuju ke kota Taif. Ketika mana Nabi duduk di sana selama beberapa belas hari, ketika mana penduduk Taif langsung tak nak mendengar dakwah Nabi, dalam keadaan Nabi berharap mereka beriman. Ketika mana Nabi SAW keluar daripada kota Taif, keluar dalam keadaan dihujani dengan batu-batu yang dibaling kiri kanan jalan untuk tempoh untuk jarak beberapa batu. Bukan 1-2 meter dibaling batu, tetapi kiri kanan jalan dikerumuni manusia mengejar Nabi dalam tempoh beberapa batu, sehingga pada waktu itu ada salah seorang musuh Nabi daripada Mekah yang bernama Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah, 2 adik-beradik yang mempunyai tanaman di kota Taif. Bila mereka lihat wajah Nabi, tubuh badan Nabi, keadaan Nabi yang sangat banyak darah mengalir kerana dihujani dengan balingan batu sejauh beberapa jarak, beberapa kilometer, dia bukakan pintu kebun dia, padahal dia musuh Nabi. Lalu musuh Nabi merasa kasihan kepada Nabi melihat ujian Nabi SAW. Di situ Nabi masuk ke dalam kebun tersebut. Orang yang mengejar Nabi berpatah balik semula ke tempat mereka, dan di situlah kita nampak Nabi SAW mengangkat tangan berdoa. Tapi apa doa yang Nabi buat? Adakah Nabi mengecam, mengutuk semua orang yang berlaku jahat kepada Nabi SAW? Padahal berturut-turut ujian. 3 tahun dikurung. Sebelum itu dipanggil ahli sihir, pendusta, pembohong, gila dengan pelbagai gelaran. Selepas itu kematian 2 orang yang disayangi. Kemudian sekarang ini diuji dengan baling batu. Maka Nabi SAW hanya berkata, Allahumma inni ashku du'fa quwwati. Ya Allah, sesungguhnya aku mengadu kepadamu lemahnya kekuatanku. Sepatutnya aku kena lebih banyak bersabar. Aku yang lemah ya Allah, bukan ujianmu yang berat. Aku yang lemah ya Allah, aku mengadu kepadamu lemahnya kekuatanku. Wa qillata hilati. Salah aku dibaling dengan batu kerana aku tidak merancang dengan elok ya Allah. Bukan kesilapan daripadamu dan bukan kesilapan penduduk Taif. Wa hawani 'alan nas, dan sebenarnya penduduk Taif tak nak terima aku. Mungkin aku hina di pandangan mata mereka. Mungkin kalau orang lain yang membawa ajaran ini mereka terima. Lalu daripada 3 perkataan pertama ini sahaja kita belajar, Nabi tidak menyalahkan takdir. Nabi tidak menyalahkan Allah. Nabi tak menyalahkan orang lain. Nabi SAW kembalikan semua kepada dirinya, dan daripada sinilah kita boleh belajar betapa sabar itu pasti akan dibalas dengan sebaik-baik ganjaran. Benarlah sabda Nabi SAW dalam sepotong hadis yang lain, inna idhamal jaza, sesungguhnya balasan yang besar, ganjaran yang besar datang bersama dengan ujian yang besar. Orang yang diuji besar, ganjarannya besar. Dan setiap kali kita diuji, kita kena ingat Nabi, tidak ada yang lebih teruk diuji berbanding dengan Nabi SAW. Memang nak berkata sabar adalah senang, tetapi nak mengharunginya adalah berat. Kena ingat, setiap orang diuji dengan pelbagai ujian berbeza. Tak sepatutnya kita bandingkan ujian sesama kita. Bersabar, pasti Allah akan hargai setiap ganjaran yang akan diberikan. Terima kasih kepada semua para sahabat yang menonton akan video ini. Mohon jasa baik agar tidak terhenti dakwah pengenalan Rasulullah di sini. Like, share dan juga tag rakan-rakan yang lain, dan pastikan anda subscribe TV Al-Tamim Perkongsian Islami.